Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan. Walaupun himpunan Turun Anwar sudah berlalu, rupanya masih ramai di luar yang bercakap-cakap tentang himpunan Turun Anwar ini. Bukan sekadar di media sosial, tetapi rakan-rakan saya juga ada bercakap. Ahli keluarga saya pun ada bercakap tentang himpunan Turun Anwar. Nah, antara persoalan paling utama hanyalah ada dua sahaja. Pertama, adakah Anwar jatuh? Dan kedua, adakah pembangkang naik? Jawabannya sudah pasti. Kita sendiri melihat apa jawaban itu. Anwar masih PM dan Muhyiddin PN, pembangkang, masih lagi jadi pembangkang. Nah, saudara-saudara, apa kesan himpunan Turun Anwar? Anwar sebagai PM sudah beri kenyataan kepada pembangkang. Cabar Anwar, cabar kerajaan. Buktikan yang kamu ini ada sokongan yang cukup untuk jadi kerajaan. Muhyiddin, Hamzah, ataupun siapapun juga, buktikan ada ahli parlimen yang cukup yang menyokong kamu menjadi Perdana Menteri. Anwar berkata bahwa usul undi tidak percaya di parlimen. Oke, sebelum saya teruskan, saya perkenalkan kepada Anda, ini adalah produk terapi imun. Produk ini adalah transfer factor. Produk ini kepentingan adalah untuk meningkatkan, untuk menyeimbangkan, dan untuk mendidik sistem imun badan sehingga mampu melawan berbagai jenis penyakit. Jadi penyakit apa yang boleh dimakan oleh pesakit yang mengambil produk ini? Semua jenis penyakit. Karena ini adalah untuk meningkatkan semula, memantapkan semula sistem imun badan Anda. Penyakit 3 serangkai, kolesterol darah tinggi, kencing manis, diabetes, gout, penyakit melibatkan kulit, autoimun, dan macam-macam lagi. Anda boleh ikhtiar sehat dengan memakan produk ini. Sekiranya Anda ada pertanyaan lanjut, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Saudara-saudara, berkaitan dengan himpunan Turun Anwar, adakah hari ini Muhyiddin, Perikatan Nasional Bersatu PAS, sudah mempunyai jumlah yang cukup untuk menyokong siapa jadi Perdana Menteri? Hamzah Zainuddin atau Muhyiddin Yassin? Saya pun tertanya-tanya, siapa calon Perdana Menteri daripada pembangkang, daripada Perikatan Nasional? Itu yang pertama. Dan yang kedua, mampukah mereka mendapatkan sokongan ataupun jumlah ahli parlimen? At least 120 ahli parlimen. Ataupun mungkin 200 ahli parlimen menyokong Muhyiddin ataupun menyokong PN jadi kerajaan semula. Apa yang saya lihat setakat ini, saudara-saudara, Anwar Ibrahim bukan melemah selepas himpunan Turun Anwar. Tetapi Anwar lebih kuat. Kerana pembangkang mereka klaim bahwa himpunan Turun Anwar ini berjaya. Bahkan sebelum himpunan pun, mereka sudah cakap akan ada ramai yang turun. Berapa? 300.000? 500.000? Bahkan ada angka yang saya sendiri terkejut. Nah, pastilah macam mana mereka boleh dapat angka ini, yaitu 1 juta. Ya, rakyat Malaysia memang ada 30 juta lebih. Tapi yang turun hanyalah, saya rasa tak sampai 20.000. Saya pun tak pasti, tapi kiraan profesional daripada Malaysia kini, kita dapat lihat mungkin tak sampai 20.000 pun, 18.000, 15.000 tak silap. Jadi saudara-saudara, apa yang lulus, apa yang berjaya di sana, himpunan berjaya apa yang begitu? Mereka klaim 300.000, 500.000, 1 juta orang yang hadir tak sampai 20.000 pun. Bagi saya itu mungkin satu perkara yang memalukan mereka sendiri. Nah, berbalik kepada sokongan Anwar Ibrahim. Anwar masih ada ahli parlimen yang cukup. Bahkan saya tertanya-tanya, mungkinkah sebelum PRU 16 ataupun selepas PRU 16, mungkinkah ada ahli parlimen yang menyokong PN hari ini akan menyokong Anwar pada masa akan datang?
Nah, itu pun satu kejutan buruk untuk Muhyiddin. Nah, begitu juga saya nak tanyalah, setelah himpunan Turun Anwar mereka klaim berjaya, siapa calon Perdana Menteri mereka? Nah, adakah Muhyiddin, PN, Hamzah sudah cukup sokongan ahli parlimen? Apapun, semua ini hanyalah pertanyaan saya. Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Ini satu lagi kejutan buruk dan berita buruk untuk Muhyiddin, untuk PN, untuk pembangkang, dan untuk Bersatu khususnya. Sebelum ini sudah banyak yang terjadi kepada Bersatu. Akaun dibekukan, hilang kerusi, dan macam-macam lagi. Tapi pada akhirnya, rupanya Bersatu kecewa lagi, dan ini sebabnya. Bersatu kecewa lagi. Setelah gagal dalam permohonan, rayuan semakan kehakiman terhadap keengganan yang Dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul mengisytiharkan kekosongan kerusi 4 ahli parlimen Sabah yang telah menyokong Perdana Menteri. Rayuan tersebut ditolak sebulat suara oleh panel Hakim Mahkamah Rayuan. Satu lagi keputusan mahkamah yang pasti menggemparkan Muhyiddin sebagai Presiden Bersatu. Sebelum kita teruskan isu ini, saya nak perkenalkan kepada Anda. Ini adalah terapi imun, molekul bijak. Produk ini adalah untuk mendidik, menyeimbangkan dan juga meningkatkan kekuatan sistem imun badan sehingga mampu melawan berbagai jenis penyakit. Kencing manis, darah tinggi, kolesterol, penyakit melibatkan perut, penyakit melibatkan usus, penyakit melibatkan kulit, jantung, hati, dan macam-macam lagi. Sekiranya Anda ingin ikhtiar sembuh, Anda boleh memakan produk terapi imun ini. Produk ini selamat, halal, dan semula jadi. Produk ini diluluskan KKM, diluluskan hospital. Jangan risau. So, kepada Anda yang berminat, yang mungkin ada masalah kesehatan, ataupun mungkin ahli keluarga Anda, rakan-rakan Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Saya boleh memberi Anda tips tentang produk ini. Saudara-saudara Bersatu kecewa lagi. Gagal dalam permohonan rayuan, semakan kehakiman terhadap keengganan yang Dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul mengisytiharkan kekosongan kerusi 4 MP Sabah yang telah menyokong PM. Menurut Hakim Ruzima Ghazali yang mengetuai panel tersebut, tindakan yang Dipertua kebal terhadap semakan kehakiman. Ini berdasarkan perkara 63 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan. Mahkamah Tinggi tidak salah dalam menolak permohonan semakan kehakiman. Ia tiada merit, katanya. 2 tahun lalu, Hakim Mahkamah Tinggi Amarjit Singh berkata, beliau menuruti duluan Mahkamah Persekutuan yang memutuskan bahawa keputusan sama ada wujud kekosongan kerusi tidak boleh diadili di bawah perkara 63 dalam kurungan 1 Perlembagaan. Perkara tersebut menyatakan kesahihan prosiding Dewan di Parlimen atau jawatan kuasanya tidak boleh dipersoal di mana-mana mahkamah. Johari telah menolak keperluan untuk kerusi Papar, Batu Sapi, Ranau dan Sipitang dikosongkan. Kerusi-kerusi tersebut diwakili oleh Datuk Armezan, Muhammad Ali, Khairul Firdaus, Datuk Jonathan Yassin dan Mat Bali Musa. Bersatu mendakwa keputusan Johari tidak mengosongkan kerusi mereka adalah haram. Keempat-empat mereka merupakan calon yang bertanding di atas tiket GRS. Jadi, hancur lagilah harapan Muhyiddin kalau begini. Saudara-saudara, adakah dengan ini Bersatu dalam bahaya? Seperti orang kata, tidak lama lagi Bersatu mungkin akan tenggelam di dalam kancah politik Malaysia yang semakin panas ini. Apa komen Anda?